Setiap bangsa punya kisahnya sendiri. Namun di China, sejarah bukan sekadar catatan, ia adalah seni, amanah, dan kadangkala kritikan yang berani. Pertama, kita bertemu Ban Gu, sejarawan dari dinasti Han, dan penulis karya meganya, Han Shu, Sejarah Dinasti Han. Dalam tulisannya, Ban Gu bukan hanya mencatat fakta. Beliau menilai, menganalisis, dan berani mengkritik. Beliau menyebut bahwa golongan Ru, para cendekiawan Confucian walaupun bijak, gagal berperanan dalam pemerintahan. Bagi Ban Gu, ilmu mesti disertai tanggung jawab. Penulis sejarah, bagi beliau, bukan sekadar penyimpan cerita, tetapi pengadil moral terhadap zaman yang dicatatnya. Di tengah-tengah zaman dinasti Han yang megah, terdapat seorang sejarawan yang namanya akan dikenang sepanjang zaman, Sima Qian. Dengan pena di tangannya dan semangat yang membara, beliau menciptakan karya agung yang dikenali sebagai Shiji, atau Sejarah Agung. Karya ini bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi sebuah jendela yang membuka pandangan kita kepada semangat dan budaya zaman yang dilaluinya. Sima Qian memulakan naratifnya dengan kisah kejatuhan dinasti Xia, di mana tirani dan kemerosotan moral menjadi penyebab runtuhnya sebuah kerajaan. Dengan cermat, beliau menunjukkan bagaimana dinasti Shang muncul sebagai kuasa baru, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pemerintahan yang adil. Namun, perjalanan sejarah tidak berhenti di situ. Sima Qian membawa kita menyelami konflik yang melanda negeri-negeri semasa zaman musim sejuk dan musim panas. Di sini, kita menyaksikan bukan hanya strategi ketenteraan yang diadun dengan kepintaran, tetapi juga interaksi kompleks antara pemimpin yang mencerminkan sifat manusia. Di dalam Shiji, Sima Qian juga memperkenalkan kita kepada ajaran Confucius, seorang tokoh yang tidak hanya mengubah pandangan masyarakat terhadap moral, tetapi juga membentuk etika sosial yang mendalam. Melalui penjelasannya, kita dapat merasakan betapa pentingnya nilai-nilai ini dalam membangun masyarakat yang beradab dan berilmu. Tidak hanya terhenti di masa lalu, Sima Qian juga mencatatkan momen-momen penting dalam sejarah modern, seperti pembunuhan Jenderal Lin Biao. Chen Shou, seorang nama yang kekal dalam sejarah Tiongkok sebagai salah seorang sejarawan paling berwibawa sepanjang zaman. Dilahirkan sekitar tahun 233 Masihi, beliau hidup dalam sebuah era penuh kekacauan ketika dinasti Han telah runtuh dan tanah besar Tiongkok terpecah kepada 3 kerajaan besar, Wei, Shu, dan Wu. Di tengah-tengah ketidakstabilan politik dan peralihan kuasa, Chen Shou muncul sebagai seorang tokoh intelektual muda yang amat meminati sejarah. Bakat dan ketekunannya membawanya ke dalam perkhidmatan kerajaan dinasti Jin Timur, di mana beliau memiliki akses kepada dokumen-dokumen penting dan rekod-rekod kerajaan yang jarang dilihat oleh orang awam. Karya terbesar Chen Shou adalah Sang Wuozi, Sejarah 3 Kerajaan, yang ditulis sekitar tahun 280-an semasa pemerintahan dinasti Jin Timur. Karya ini mengandungi 65 jilid yang membincangkan secara terperinci sejarah 3 kerajaan besar iaitu Wei, Shu, dan Wu dari tahun 184M hingga 280M yang merupakan tempoh zaman 3 kerajaan yang terkenal dalam sejarah Tiongkok. Selain Sang Wuozi, Chen Shou turut menghasilkan karya-karya lain seperti Wuoji dan Shiji, namun banyak daripadanya tidak dapat bertahan hingga ke hari ini. Kisah luar biasa tentang Feng Xuanling, seorang negarawan, sejarawan dan penasihat bijaksana yang membantu membentuk kejayaan dinasti Tan. Ketika dinasti Sui dilanda kekacauan, Feng mengambil keputusan berani dengan menyertai seorang putera muda yang bercita-cita tinggi, Li Shimin. Selepas Li Shimin menjadi Maharaja Taizong, Feng dilantik sebagai kanselor utama. Bersama rakan sejawatan seperti Wei Zheng dan Du Ruhui, beliau melaksanakan reformasi besar, menyusun semula jabatan kerajaan, mengurangkan pembaziran, dan menjadikan sistem undang-undang lebih berperi kemanusiaan. Sebagai penasihat utama Li Shimin, Feng merancang pelbagai kempen ketenteraan yang berjaya menakluk wilayah penting. Antara sumbangan besarnya ialah peranannya dalam rampasan kuasa Xuanwu pada tahun 626 Masihi.
Feng Xuanling bukan sekadar pegawai tinggi, beliau adalah arkitek utama kejayaan awal dinasti Tang. Legasi beliau kekal sebagai lambang menteri yang setia, bijak dan berwawasan. Sima Guang, yang hidup antara tahun 1019 hingga 1086 Masehi, ialah seorang tokoh intelektual terkemuka semasa dinasti Song. Beliau bukan sahaja dikenali sebagai seorang sejarawan, malah juga sebagai cendekiawan dan negarawan yang sangat berpengaruh. Dilahirkan di Guangshan, wilayah Henan, beliau berasal dari keluarga sarjana, dan sejak kecil lagi telah menunjukkan minat mendalam terhadap sejarah serta falsafah Konfusianisme. Kepintaran beliau membolehkannya lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan kenegaraan, dan seterusnya memulakan kerjaya dalam pentadbiran kerajaan Song. Sumbangan terbesar Sima Guang ialah karyanya yang monumental, Zizi Tongjian, yang bermaksud cermin umum bagi pemerintahan. Karya ini ialah sebuah ensiklopedia sejarah yang sangat luas, merangkumi lebih daripada 1300 tahun sejarah Cina, bermula dari tahun 403 sebelum Masehi hingga 959 Masehi. Penulisan Zizi Tongjian mengambil masa 19 tahun untuk disiapkan dan terdiri daripada 294 jilid. Tujuan utama penulisan Zizi Tongjian bukanlah sekadar untuk mencatat peristiwa, tetapi untuk memberi panduan moral dan politik kepada para pemerintah. Sima Guang percaya bahwa pemimpin masa depan boleh belajar daripada kejayaan dan kesilapan masa lalu, untuk menjadi pemerintah yang lebih bijaksana dan adil. Lebih daripada sekadar catatan sejarah, Zizi Tongjian juga merupakan alat politik. Melalui Zizi Tongjian, beliau bukan sahaja menulis sejarah, tetapi membentuk cara berpikir tentang kuasa, tanggung jawab, dan moral dalam pemerintahan. Song Lian, beliau merupakan seorang sarjana dan pegawai tinggi dinasti Ming, serta dikenali sebagai pemikir neo-konfusianisme dari aliran Jinhua. Selepas kejatuhan dinasti Yuan, Song Lian memainkan peranan utama dalam usaha memulihkan nilai-nilai konfusianisme dalam sistem politik dan pendidikan. Sumbangan terbesarnya ialah penyusunan Yuanshi, yaitu sejarah rasmi dinasti Yuan, yang disiapkan pada tahun 1370 atas arahan Maharaja Hongwu. Dalam penyusunan ini, Song Lian mengetuai pasukan sejarawan istana dan menerapkan pendekatan neo-konfusianisme, dengan menekankan nilai moral dan etika dalam pemerintahan. Lebih penting lagi, karya ini menandakan perubahan besar dalam penulisan sejarah di Cina, di mana sejarah tidak lagi dilihat hanya sebagai rekod peristiwa, tetapi sebagai panduan politik dan moral yang setaraf dengan teks klasik Konfusius. Ini memberi kesan besar terhadap perkembangan historiografi Cina dan Asia Timur. Selain sebagai sejarawan, Song Lian juga seorang pendidik yang berpengaruh. Beliau mengasaskan sebuah akademi di Zhejiang dan aktif dalam usaha memelihara warisan ilmu, termasuk pengumpulan dan penyalinan buku-buku klasik. Song Lian bukan sahaja mencatat sejarah, tetapi juga membantu membina semula asas intelektual dan politik Cina selepas zaman pemerintahan Mongol. Melalui Yuanshi dan sumbangannya dalam pendidikan, beliau diiktiraf sebagai salah seorang tokoh paling berpengaruh dalam sejarah awal dinasti Ming. Seterusnya, Piu Songling. Beliau merupakan tokoh pada zaman dinasti Qing, yang dilahirkan pada 5 Jun 1640. Beliau dilahirkan di Sichuan, yaitu wilayah Shandong. Pekerjaan beliau adalah seorang penulis, guru dan sarjana. Yang paling menarik, Piu Songling mempunyai karya yang mengandungi lebih 400 cerita pendek. Terdapat lukisan lanskap kesusasteraan Piu Songling pada zaman dinasti Qing yang menggambarkan seorang sarjana berpakaian tradisional, mewakili Piu Songling, sedang membaca atau menulis.